Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Fadilah AYU. Kali ini cikgu akan kongsikan dalam siri Bila Buku Teks Berbicara bagi Matematik KSSM tingkatan 3. Jom kita saksikan. Bertemu kembali. Okey, kali ini cikgu akan kongsikan dalam siri Bila Buku Teks Berbicara untuk tingkatan 3. Standard pembelajaran kita adalah melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Okey, melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Okey, sebelum kita melakukan operasi yang melibatkan hukum indeks, kita kena imbas kembali hukum indeks yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, ada beberapa hukum indeks yang telah kita pelajari. Antaranya ialah hukum indeks pendaraban, hukum indeks pembahagian, hukum indeks kuasa yang dikuasakan, kemudian hukum indeks sifar, hukum indeks negatif dan juga hukum indeks pecahan. Untuk hukum indeks pecahan ni ada beberapa kaedah penyelesaiannya yang kita boleh gunakan. Cuma kita perlu ingat untuk indeks pecahan ni nilai di atas ni iaitu pengangka. Pengangka ni untuk kuasa, manakala di bawah ni penyebut untuk punca kuasa. Itu yang kita kena ingat. Ramai pelajar yang keliru dengan bentuk ini. Kita cuba lihat contoh. Contoh yang diberikan kat sini ada contoh 15 ni. Ada 3 contoh soalan yang diberikan kat sini. Cikgu cuba terangkan setiap satu persatu. Soalan yang pertama, soalan A, negatif 3x kuasa 3 darab dengan 2x kuasa 3, y kuasa negatif 4 kuasa 2, kurang kuasa 2 bahagi dengan 108 x kuasa 4 y kuasa 3. Apa yang perlu kita buat dulu untuk soalan ini ialah pertama sekali kita kena pecahkan kuasa ni, ataupun kita kena kembangkan kuasa ni dengan setiap sebutan ataupun malah ataupun huruf yang ada di dalam kurungan. Contoh dia yang di sini, dia dah kembangkan kat sini iaitu yang dikembangkan kat sini. Cikgu tunjukkan kat sini. Cikgu gunakan pen yang berbeza supaya kita nampak. Maksudnya kat sini dia kembangkan ni. Dia darab dengan negatif 3. 3 kuasa 3 ni darab dengan x. Sama juga dengan nilai 2 kat sini. 2 kuasa 2 ni darab dengan 2. Darab dengan kuasa 3. Darab dengan kuasa negatif 4. Dia kembangkan. Jadi negatif 3 kuasa 3 x kuasa 3 darab 2 kuasa 2 x kuasa 3. Oleh kerana dia dah ada kuasa 3, apabila hukum dia dikuasakan, dia kena darab dengan 2. Kemudian y kuasa negatif 4 darab dengan kuasa 2. Bahagi dengan 108 x kuasa 4 y kuasa 3. Boleh. Kemudian kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu kuasa yang kita perlu darabkan kat sini. Dan juga nilai. Nilai yang dikuasakan kat sini juga kita kena cari nilai dia, iaitu negatif 3 kuasa 3 akan dapat negatif 27. X kuasa 3, 2 kuasa 2 dapat 4. X kuasa 3 darab 2 akan dapat x kuasa 6. Seterusnya y kuasa negatif 4 darab dengan 2 dapat y kuasa negatif 8 bahagi dengan 108 x kuasa 4 y kuasa 3. Seterusnya, penyelesaian seterusnya kita perlu kumpulkan nombor. Negatif 27, 4 dan juga 8. Kita kumpulkan nombor di bahagian hadapan. Kita akan dapat negatif 27 darab 4 bahagi dengan 108. Kemudian kita ikuti dengan asas yang sama kat sini. Untuk kita cari hasil dia menggunakan indeks pendaraban dan juga indeks pembahagian, yang mana kita kena tahu untuk indeks pendaraban kita kena tambah indeks dia, manakala untuk indeks pembahagian kita kena tolak indeks dia. So kat sini x dikeluarkan x kat sini, x negatif 3 x kuasa 3 darab. Darab kita kena tambah indeks dia, tambah dengan 6, kemudian bahagi kita kena tolak dengan 4. Kemudian y pula
Okey, Y yang kat depan tak ada, yang ada dekat belakang. Jadi Y negatif 8 bahagi Y negatif 3, maka kita kena tolak. Negatif 8 tolak dengan 3. Okey, kita selesaikan. Kita selesaikan negatif 27 darab 4 bagi dengan 8, bagi dengan 108. Kita dapat negatif 1. Okey, kemudian X kuasa 5 dapat daripada 3 tambah 6 tolak 4. Kemudian Y kuasa negatif 11 kita dapat daripada negatif 8 tolak 3. So kat sini bila kita susun balik penulisan dia, ini ialah indeks negatif. Okey, indeks negatif kita turun ke bawah supaya penulisannya akan jadi dalam bentuk indeks positif. Dapatlah Y kuasa 11. Jadi jawapan akhir dia negatif X kuasa 5 bahagi Y kuasa 11. Okey, ini penyelesaian untuk soalan A. Begitu juga dengan soalan B dan juga soalan C. Kaedah yang sama kita gunakan, cuma kita perlu ingat di sini ialah hukum-hukum indeks yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, seterusnya cikgu nak kongsikan untuk soalan contoh 16. Okey, contoh 16. Okey, contoh 16 kat sini dia hanya melibatkan nombor sahaja. So kat sini kita perlu hitung nilai. So kita akan cari nilai bagi soalan indeks yang diberikan kepada kita di sini. Okey, pertama sekali untuk soalan ini apa yang perlu kita buat ialah kita kena tukarkan dia. Okey, tukarkan dia dalam bentuk indeks pecahan. Okey, di mana dia beri kat sini ialah ada indeks pecahan. Contoh kat sini ialah punca kuasa 4 bagi 2401 kita tukar dalam bentuk indeks pecahan kat sini. Okey, indeks pecahan kat sini. Dan kita perlu cari juga nilai. Okey, nilai yang diberi kat sini kita tukarkan dia dalam bentuk indeks. Okey, kita tukar dalam bentuk indeks. So kat sini kita dapat 49 ni kita dapat 7 kuasa 2. Okay, 49 kita dapat 7 kuasa 2. Okey, dikuasakan lagi sebab asalnya ada kuasa 1/2. Jadi kena darab dengan kuasa 1/2. Okey, begitu juga dengan 5 kat sini. Okey, 5 kuasa 3 ni dapat daripada 125. Ditukar dalam bentuk indeks. Okey, jadi dia dapat 5 kuasa 3 darab dengan negatif 1/3, iaitu negatif kuasa bagi kuasa negatif 1/3. Okey, seterusnya sama juga dengan 7 kuasa 4 ni dapat daripada 2401 dan juga di bawah ni 3125. Kita perolehi dalam bentuk indeks dia ialah 5 kuasa 3. Okey, jangan tinggal penulisan untuk kuasa asal dekat sini. Itu yang menyebabkan kecuaian kita. Okey, kat seterusnya di sini kita boleh gunakan indeks yang dikuasakan, iaitu 2 darab 1/2. Di sini sebenarnya kita boleh hapuskan sebenarnya. Kita boleh hapuskan. Okey, sekejap. Okey, kita hapuskan 2 dengan 2 kita hapus. Tu dapat 1 kat sini. Okey, kemudian 3 dengan 3 kita hapus. Okey, hilang dah, dapat negatif 1. Terusnya kat sini 4 dengan 4 kita boleh hapus dan juga 5 dengan 5 kita boleh hapuskan. Jadi hasil yang tinggal selepas kita selesaikan pendaraban, kita selesaikan indeks yang dikuasakan, kita dapat 7 kuasa 1 darab 5 kuasa negatif 1 7 bahagi dengan 7 kuasa 1 darab dengan 5 kuasa 1. Okey, seterusnya kita cari asas yang sama kat sini. Yang kita nampak kat sini asas yang sama ialah 7 dengan 7, 5 dengan 5. So di sini ialah indeks yang digunakan di sini bagi asas yang sama ialah indeks hukum indeks bahagi. Hukum indeks bahagi. So bagi hukum indeks bahagi kita perlu tolakkan indeks dia. So kat sini kita dapat 7 kuasa 1 tolak 1 darab dengan 5 negatif 1. Okey, 5 kuasa negatif 1 tolak dengan 1. Okey, boleh ya? Jadi di sini kita dapat hasil dia 7 kuasa 0 darab dengan 5 kuasa negatif 2. Okey, kita ingat balik hukum indeks bagi indeks 0 sebarang indeks yang kuasanya 0 nilai dia ialah 1. Sebab tu dapat 1 kat sini. Dan ini ialah indeks negatif, kita tukarkan dia dalam bentuk indeks positif, dia akan jadi ke bawah kedudukan dia. Jadi 1/5 kuasa 2. Okay, kita selesaikan, kita dapatlah 5 kuasa 2 ni kita dapat 25. Maka hasilnya 1/5
25. Okey, itu contoh A dan sama juga dengan contoh B dan juga contoh C. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan. Kita cuba soalan 1.2J. Okey, kita cuba dengan soalan 1.2J. Kalau cikgu cari soalan kat sini. Okey, cikgu akan tunjukkan beberapa soalan kat sini sebagai contoh dan selebihnya anda boleh buat latihan dalam buku latihan. Okey, kita cuba lihat soalan C. Okey, soalan nombor 1C iaitu punca kuasa 2 25 X kuasa 3 Y Z kuasa 2 darab 4X kuasa 2 Z bahagi punca kuasa 2 3/6 X kuasa 5 Y Z kuasa 8. Okey, kita cuba selesaikan soalan ni. Okey, cikgu ambil buku cikgu ni. Okey, soalan 1C. Okey, kita lihat soalan 1C tadi. Okey, soalan 1. Okey, sekejap. Cikgu ubah dulu warna pen cikgu. Okey, soalan 1C. Okey, apa soalan 1C? Okey, cuba cikgu tulis balik. Soalan 1C ni ialah punca kuasa 2. Okey, 25. Okey, 25 X kuasa 3. Okey, Y Z kuasa 2. Okey, cikgu padam sikit. Okey. Kemudian darab dengan 4 X kuasa 2Z. Okey. Bahagi dengan punca kuasa 2 36. Okey. X kuasa 5 Y Z kuasa 8. Okey, apa yang perlu kita buat dahulu ialah pertama sekali punca ni kita boleh tukarkan dia jadi indeks pecahan dan seterusnya nilai. Okey, nilai yang diberi kat sini kita boleh tukarkan dia untuk menjadi indeks bentuk indeks. Okey, kita boleh tukarkan dia supaya kita boleh tulis dia dalam bentuk indeks. Okey, contoh dia kat sini ialah 25 ni kita dapat daripada 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 X kuasa 3 Y Z kuasa 2 kuasa dengan 1/2. Okey, darab. Okey, kita boleh tukar juga 2 kuasa 2 untuk dapat nilai 4 X kuasa 2 Z. Okey, bahagi dengan 36 ni kita dapat daripada 6 kuasa 2. Okey, X kuasa 5 Y Z kuasa 8 kuasa dikurungkan 1/2. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita kena kembangkan dia. Kita kena kembangkan dia di mana kuasa bagi setiap bentuk indeks ini kita akan darabkan dengan nilai kuasa yang berada di sebelah luar. Okey, kita kena kembangkan dia. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 2 darab dengan 1/2. Okey, kemudian X kuasa 3 darab dengan 1/2. Okey, boleh ya. Kemudian Y kuasa 1 darab dengan 1/2. Okey, Z kuasa 2 darab dengan 1/2. Okey, darab. Okey, nilai yang di belakang dia tidak ada apa-apa perubahan. Just kita tulis saja 2 kuasa 2 X kuasa 2 Z. Okey, boleh ya. Okey, kemudian kita bahagikan dengan yang di bawah pun sama, kita kembangkan dia punya kuasa dia, iaitu kita akan dapat 6 kuasa 2 darab 1/2. Okey, kemudian X kuasa 5 darab dengan kuasa 1/2. Okey, Y kuasa 1/2 dan Z kuasa 8 darab dengan kuasa 1/2. Okey, seterusnya kat sini kita cari ada tak nilai yang kita boleh hapuskan. Okey, kita hapuskan dia.
Jadi kita dapat sini 2 dengan 2 bagi 5 ni boleh hapus. Kemudian 2 dengan 2 ni boleh hapus. Yang bawah ni pun 2 dengan 2 kita boleh hapuskan. Dan yang akhir sekali sini ialah 8 dengan 2 kita boleh hapuskan. Kita kecilkan, kita dapat ni 1, 4 bagi 2, 8 bagi 2 kita dapat 4. Okey, boleh ya. So, kita teruskan lagi pengiraan kita yang masih lagi belum selesai kat sini. Okey, sekejap cikgu nak padam barisan cikgu yang tak lurus ni. Sekejap ya. Okey, kita teruskan. Okey, di sebelahnya. Okey. Nilai kat sini kita kumpulkan. Okey, kita kumpulkan. Contohnya 5 ni kita boleh kumpulkan 5 2 kuasa 2 6 kita kumpulkan. Jadi 5 darab. Okey, 2 kuasa 2 ni kita boleh teruskan dengan 4 ataupun kita nak tulis 2 kuasa 2 dulu pun boleh, tak ada masalah. Bagi dengan 6. Okey, ini ialah nombor semuanya. Okey, kemudian kita ambil huruf pula. Okey, huruf kat sini X. Okey, X kuasa 3 darab 1/2 kita dapat 3/2. Okey, darab dengan X kuasa 2. So, kita kena tambah dengan 2. Okey, kemudian bahagi. Bahagi dengan X kuasa. Kat sini kita akan dapat nilai dia 5/2. Jadi, tolak dengan 5/2. Okey, dah dapat nilai X. Kemudian Y pula. Okey, Y. Okey, Y di sini ialah 1/2. Okey, 1/2. Okey, darab tidak ada nilai Y, bahagi ada nilai Y. Jadi bagi kita kena tolak. Tolak dengan 1/2. Okey, seterusnya Z. Okey, Z kat sini. Terlebih ruang kat sini. Tak apa, cikgu sambung je. Z kat sini kuasa 1. Kita boleh tulis kuasa 1. Kemudian kat sini ialah Z saja. Jadi 1 tambah 1. Okey, 1 tambah 1. Dan di bawah ni ialah Z kuasa 4. Jadi tolak kan. Okey, cikgu nak guna warna lain supaya awak nampak. Di sini tolak dengan 4. Okey, tolak dengan 4. Okey, itu untuk nilai Z. Okey, kita sambung lagi. Jadi di sini 5 darab 4 bagi dengan 6. 5 darab 4 kita akan dapat 20/6. Okey, 20/6 kita kecilkan, kita dapat 10 dengan 3. Okey, boleh ya. Jadi X kat sini kita selesaikan nilai indeks dia 3/2 tambah 2 tolak 5, kita akan dapat nilai dia ialah 1. Jadi X kuasa 1. Okey, Y pula kita akan dapat 1/2 tolak 1/2, kita dapat sifar. Dan Z pula kita dapat 1 tambah 1 tolak 4, kita akan dapat -2. Okey, so kita sambung lagi penulisan di akhir kita untuk last jawapan kita. Nilai yang positif kita letak di atas, dia punya nilai indeks dia. Manakala untuk indeks negatif kita letak di bawah supaya dia dapat penulisan dia dalam bentuk indeks positif. Jadi kita dapat 10x. Okey, Y kuasa sifar ni nilai dia 1. Y kuasa sifar nilai dia 1. So kita tak perlu tulis dah. Okey, bahagi dengan 3. Okey, Z kuasa -2 kita tuliskan di bawah supaya penulisan kita dalam bentuk positif. Jadi inilah jawapan akhirnya. Okey, seterusnya cikgu akan kongsikan soalan nombor 2. Itu soalan nombor 2, cikgu akan ambil penerangan untuk soalan F. Okey, untuk soalan F, iaitu 64 kuasa 2/3 darab dengan punca kuasa 3 125 darab 2 darab 1/5 kuasa -3 bahagi 4 kuasa 2 darab dengan punca kuasa 4 625. Okey, jom kita tengok bagaimana cara penyelesaian untuk soalan ini. Okey, Cikgu Salim semula soalan nombor 2F. Okey, soalan nombor 2F. Soalannya ialah 64. Okey, 64 kuasa 2/3. Okey.
darab dengan punca kuasa 3 bagi 125. Okey, cuba betulkan balik punca kuasa dia ni. Okey, kemudian darab dengan 2 darab 1/5 kuasa negatif 3. Okey, bahagi dengan 4 kuasa 2 darab dengan punca kuasa 4 bagi 625. Okey, kita cuba lihat sama-sama soalan ini. Okey, perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah kita tukarkan dulu. Okey, kita tukarkan dulu. Ada nombor-nombor di sini, dia boleh tukarkan dia dalam bentuk indeks, iaitu 64. Okey, kemudian 4, 625, 125. Kita tukarkan dia dalam bentuk indeks, dan dalam masa yang sama, okey, indeks yang punca ini kita tukarkan dia dalam bentuk indeks pecahan. Okey, contoh kat sini kalau 64 ni, okey, 64 dia adalah 2 kuasa 6. Okey, 2 kuasa 6 darab dengan 2/3. Okey, boleh ya? Seterusnya, okey, ini punca kuasa 3 ni akan jadi kuasa 1/3, dan 5 ni, okey, 5 ni adalah kita tukarkan dalam bentuk indeks, dia adalah 5 kuasa 3. Okey, 5 kuasa 3 darab dengan 1/3. 1/3 datang daripada mana? Datang daripada punca kuasa 3. Boleh ya? Kemudian darab dengan, okey, yang ni kita kena kembangkan. Okey, kita kena kembangkan, iaitu 2 kuasa negatif 3 darab dengan 1/5 kuasa negatif 3. Okey, yang ni kita kena tuliskan semuanya berada dalam kurungan ya. Okey, semuanya berada dalam kurungan, iaitu 1/5 kuasa negatif 3, sebab dia dalam bentuk pecahan kan. Okey, bahagi dengan 4 ni adalah 2 kuasa 2, tukar dalam bentuk indeks, darab dengan 2, asal ada kuasa 2. Okey, darab dengan, okey, 625 ni adalah 5 kuasa 4. Okey, 5 kuasa 4 darab dengan punca kuasa 4, kita tukar dalam bentuk pecahan, jadi 1/4. Okey, boleh. Okey, ini step yang pertama. Okey, seterusnya kita cari ada tak nilai kat sini. Okey, nilai indeks kat sini yang kita boleh hapuskan ataupun kita boleh potong dia. Okey, jadi kita lihat kat sini nilai yang kita boleh hapuskan ialah 3 dengan 6, jadi 3 bahagi 3 1, 6 bahagi 3 kita dapat 2. Okey, seterusnya 3 dengan 3 ni kita boleh hapuskan. Okey, kemudian 4 dengan 4 ni pun kita boleh hapuskan. Okey, di sini kita teruskan penulisan kita. Jadi kat sini kita akan dapat 2 kuasa 2 darab 2, kita dapat 4 darab dengan, tak cantik pula 4 cikgu ya, cikgu padam sekejap. Okey, 2 kuasa 4. Okey, kemudian 5 kuasa 1. Okey, kemudian darab dengan 2 kuasa negatif 3. Okey, di sini, okey, kalau kita masih ingat lagi penerangan sebelum ini, dia adalah indeks negatif. Okey, dia adalah indeks negatif. Kita nak tukar balik dia menjadi indeks positif secara automatiknya. Pecahan kat sini dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi 5 kuasa 3. Okey, cuba lihat balik penerangan cikgu sebelum ini, dalam video sebelum ini, untuk lihat bagaimana kita menukarkan pecahan untuk indeks negatif ini untuk menjadi indeks positif. Okey, bahagi dengan 2 kuasa 4 darab dengan 5 kuasa 1. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya cikgu lanjutkan lagi penerangan cikgu. Cikgu nak buat garisan ni
ketar-ketar pula. Sekejap ya, cikgu padam dulu. Okey, cikgu lanjutkan penerangan cikgu di sebelah ini. Okey, sambungannya. Okey, sambungannya iaitu kita cari asas yang sama. Okey, asas yang sama kat sini ialah 2 kat sini dan juga bahagi dengan 2. Okey, kemudian asas yang sama untuk 5. Boleh ya? Okey, kita teruskan untuk asas 2 iaitu 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa negatif 3. Jadi darab kita akan jadi tambah. Tambah dengan negatif 3. Kemudian di bawah dia bahagi dengan 2 kuasa 4. Jadi bahagi kita tolak. Hukum dia tolak dengan 4. Okey, itu ialah untuk asas 2. Darab dengan 5. Okey, asas 5 kat sini ialah 5 kuasa 1. 5 kuasa 1 darab dengan 5 kuasa 3. Jadi kita kena tambah dengan 3. Seterusnya bahagi dengan 5 kuasa 1. Bahagi kita kena tolak. Hukum dia tolak dengan 1. Okey, jadi di sini kita akan dapat 2 kuasa 4 tambah negatif 3 tolak 4. Kita akan dapat kuasa negatif 3. Okey, bahagi dengan 5 kuasa 1 tambah 3 tambah 1. Kita akan dapat 5 kuasa 3. Okey, kalau kita betulkan penulisan kita, okey, nilai bahagi di sini. Oh, cikgu tersalah buat bahagi ke sini ya. Sekejap ya, cikgu padam balik. Awalnya cikgu buat bahaginya. Okey, cikgu padam balik. Jadi 2 kuasa negatif 3 darab dengan 5 kuasa 3. Okey, kita betulkan semula penulisan kita. Yang indeks negatif kita letak di bawah supaya dia penulisan dia dah akan jadi indeks positif. Okey, yang dah positif ni kita kekalkan di atas. So kita akan dapat 5 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3. Okey, cari nilai dia. 5 kuasa 3 kita akan dapat 125. Manakala 2 kuasa 3 kita dapatlah 4. Okey, selesai untuk soalan 2F. Okey, seterusnya kita lihat soalan di bawah ni. Okey, cikgu akan cuba bantu anda untuk soalan nombor 4. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan nombor 4? Dia beri bahawa A sama dengan 1/2 dan B sama dengan 2/3. Hitung nilai bagi 144 kuasa A bahagi 64 kuasa B darab 256 kuasa A per B. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan pengiraan kita. Okey. Soalan balik soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 soalannya ialah dia nak kita cari nilai bagi 144 kuasa A. Okey, bahagi dengan 64 kuasa B darab dengan 256 kuasa A per B. Okey, di mana dia beri nilai A dia ialah 1/2. Okey, kemudian nilai B nya dia beri 2/3. Okey, cuba kita lihat soalan kat sini. Cuba kita lihat soalan kat sini. Okey, A tak ada masalah, kita ambil nilai ni. Okey, 1/2. B pun tak ada masalah, kita boleh ambil nilai 2/3. Bagaimana kita nak buat penulisan untuk nilai A per B? Okey, untuk nilai A per B. Okey, cikgu tunjukkan di atas ni untuk nilai A per B. Okey, A per B di sini dia beri A dia ialah 1/2. Okey, per dengan B kita ialah 2/3. Okey, kalau cikgu betulkan penulisan kat sini, okey, supaya kita nampak per kat sini kita jadikan sebagai bahagi, iaitu 1/2 bahagi dengan 2/3. Okey, bahagi pecahan. Okey, bila bahagi pecahan kita tukarkan jadi darab, iaitu 1/2 darab dengan okey, yang pecahan belakang akan kita balik 3/2.
2. So kat sini nilai dia kita akan dapat 3/4. Jadi nilai A per B kat sini ialah kita akan ambil nilai 3/4. Okey. Kita teruskan penulisan kita. Jadi kat sini 144, A kuasa dia 1/2. Okey. Bahagi dengan 64, B kita ialah 2/3. Darab dengan 256. A per B kita dah selesaikan tadi. Kita dapat 3/4. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya kita cari, kita tukarkan nilai 144, nilai 64, nilai 256 kepada bentuk indeks. Okey, kepada bentuk indeks. Okey, bentuk indeks kat sini yang kita boleh lihat ialah 144 ni dia adalah 12 kuasa 2. Okey, darab dengan 1/2. Okey. Kemudian bahagi dengan 64. Okey. 64 ni kita dapat daripada 2 kuasa 6. Okey, darab dengan 2/3. Kemudian darab dengan 256 ni kita dapat daripada 2 kuasa 8. Okey, 2 kuasa 8 darab dengan 3/4. Okey, kita cari nilai yang kita boleh hapuskan kat sini, iaitu 2 dengan 2. Okey, 3 dengan 6 kita boleh hapus, tinggal 2. 6 bagi 3 dapat 2. Kemudian 4 dengan 8 pun kita boleh hapus, 8 bagi 4 kita dapat 2 juga. Okey, so kat sini okey, kita akan dapat 12 bahagi dengan 2 kuasa 4. Okey, 2 darab 2 dapat 4. Darab dengan 2 kuasa 2 darab 3 kita dapat 6. Okey, di sini cuba kita lihat betul-betul kat sini. Okey, kita dah jumpa asas 2 kan. Okey, macam mana 12 ni juga okey, 12 ni juga kita tukarkan ada nilai asas 2 kat situ. Okey, ini kita dapat daripada 12 ni kita dapat daripada 4 darab 3 kan, dapat 12. Okey, 4 itu kita tukarkan di dalam bentuk indeks, kita akan dapat 2 kuasa 2 darab dengan 3. Jadi 2 kuasa 2 dapat 4, darab dengan 3 dapat 12. Betul kan? Okey, bahagi dengan 2 kuasa 4 darab dengan 2 kuasa 6. So kat sini kita jumpa asas 2 kat sini. Okey, 2 2 2. Okey, bila dah jumpa asas 2 kat situ, so kita boleh selesaikan menggunakan hukum indeks, iaitu 2 kuasa 2. Okey, bahagi. Okey, bila bahagi kita kena tolak indeks dia. Tolak dengan 4. Okey, darab kita kena tambah dengan 6. Okey, dah habiskan 2 tu. So 2 3 habis. Yang tinggal sekarang ialah 3. So darab dengan 3. Jadi jawapan akhir kita akan dapat lagi 2 tolak 4 tambah 6. Okey, 2 tolak 4 dapat negatif 2. Negatif 2 tambah 6 kita akan dapat 4 kan. Okey, kita dapat 2 kuasa 4 darab dengan 3. Okey, jadi 2 kuasa 4 ialah 2 kuasa 4. Okey, kita kira betul-betul. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16. So kita dapat 16. 16 darab dengan 3. Kita akan dapat jawapan akhirnya ialah 48. Okey, selesai soalan kita untuk soalan nombor 4. Selamat mencuba untuk soalan-soalan yang lain pula. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.